Selamat pagi dan salam sejahtera kepada Dr. Nick Yusri dan rakan-rakan sekalian. Hari ini, kumpulan kami dari kelas FHPK 2 akan membentangkan tajuk pembentangan kami, iaitu usaha dalam memerangi berita palsu di media sosial. Akan membentangkan tentang punca dan langkah yang boleh dicarangkan bagi masalah yang dikaji. Antara punca yang menyebabkan berita palsu ini tersebar luas dalam kalangan masyarakat adalah kerana ingin mengejar populariti. Sejak akhir-akhir ini, begitu ramai sekali orang yang ingin mengejar populariti sehinggakan mereka sanggup melakukan pelbagai perkara untuk menjadi popular. Antara perkara yang paling hangat diperkatakan adalah menyebarkan berita palsu di sosial media. Mereka sengaja melakukan perkara tersebut untuk menarik minat masyarakat untuk membaca berita palsu yang disebarkan oleh mereka. Selepas mereka dikritik oleh netizen atau masyarakat sekeliling, maka secara tak langsung mereka akan menjadi orang terkenal. Pengikut di Instagram, Facebook, TikTok dan lain-lain akan juga bertambah. Seterusnya, pengguna kurang menggunakan fikiran juga menjadi punca penyebaran berita palsu. Mereka berkongsi dan memanjangkan sesuatu maklumat tanpa fikiran. Kecanggihan multimedia boleh menjadikan berita palsu nampak seperti berita rasmi, terutama dengan meletakkan jata nama negara, logo atau nama orang kenamaan untuk menambah rasa percaya. Oleh itu, sesiapa yang menularkan mesej tanpa sebarang fikiran akan menjatuhkan ke dalam perangkap mereka. Di samping itu, media sosial merupakan platform utama yang merupakan punca penyebaran berita palsu. Media sosial yang sangat senang serta mudah digunakan dan dapat diakses pada bila-bila masa atau di mana-mana sahaja yang mempunyai rangkaian internet. Oleh itu, individu yang mempunyai niat buruk akan menyalahgunakan media sosial sebagai media untuk penyebaran berita palsu bagi mencapai tujuan mereka. Teknik penyebaran berita palsu yang licik ini merebak dengan cepat dan mudah mendapat kepercayaan orang ramai yang hanya percaya buta-buta dengan berita yang dikongsikan dalam media sosial tanpa menyemak ketulenannya. Kita akan melihat dan membincang di sini tentang langkah-langkah penyelesaian berita palsu di media sosial. Salah satu langkah untuk menyelesaikan penularan berita palsu di negara kita adalah kerajaan harus memperketatkan undang-undang dengan mengenakan hukuman terhadap pesalah atau mana-mana individu yang menyebarkan berita palsu. Langkah kedua adalah pemantauan dalam alam cyber. Aktiviti penyebaran berita palsu harus dipantau oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia dengan mengetatkan blog-blog yang mempunyai maklumat palsu dengan kerjasama Polis Diraja Malaysia. Selain itu, setiap individu haruslah menyiasat kesahihan maklumat sesebuah berita sebelum menyebarkan kepada orang lain. Hal ini demikian kerana perkara ini dapat mengelakkan seseorang itu daripada mudah dipercayai, terpedaya ataupun panik. Untuk pengetahuan anda semua, pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM telah mewujudkan satu portal iaitu https://sebenarnya.my untuk memudahkan anda menyemak kesahihan sesuatu berita. Nama saya Revati Viswanathan. Saya akan membentang mengenai sumber yang digunakan untuk mendapat ilmu bagi mengenal pasti punca dan menghasilkan cadangan penyelesaian. Definisi kaedah pemerhatian. Kaedah pemerhatian merupakan satu kaedah penyelidikan yang digunakan untuk mengukur pemboleh ubah penyelidikan. Yang kedua, pemerhatian juga merupakan alternatif yang ada dalam mengumpul maklumat atau pengumpulan data selain soal selidik dan temuduga. Melalui pemerhatian, penyelidik dapat mengamati sesuatu tingkah laku subjek berpandukan pemboleh ubah yang telah dikenal pasti. Saya akan membentang mengenai sumber daripada artikel yang pertama, sumber dari Astro Awani, artikel ditulis oleh Dr. Chai Ming Hock. Artikel yang bertajuk Media Sosial Mesti Bertanggungjawab kepada Pencemaran Mengenai Maklumat Palsu. Artikel kedua, sumber dari Berita Harian Online, artikel ditulis oleh Dr. Farah Fazlinda Muhammad. Artikel yang bertajuk Perangi Berita Palsu, Usaha Semua Pihak. Artikel ketiga, sumber dari Berita Harian Online juga, artikel ditulis oleh Dr. Nurianti Jadi, artikel yang bertajuk Memerangi Disinformasi dan Berita Palsu.
Artikel keempat, sumber dari bernama. Artikel ditulis oleh Profesor Datuk Dr. Ismail Syuaiban. Artikel yang bertajuk Berita Palsu Menjejaskan Produktiviti. Cara menilai kebolehpercayaan sumber-sumber tersebut dan apakah kaedah pemperolehan ilmu yang digunakan. Berita harian online. Media boleh mempengaruhi pendapat umum dan tingkah laku audiens. Penularan maklumat tidak tepat dan berita palsu dilihat sebagai masalah serius yang berisiko menggugat keamanan dan keselamatan negara. Yang kedua adalah laporan Amerika Pew Research pada tahun 2017. Iaitu nyatakan 93% rakyat negeri Amerika Syarikat menerima berita secara dalam talian. Berita palsu dikongsi oleh pengguna yang kurang celik dan memproses maklumat penipu untuk mengaut keuntungan. Seterusnya, peristiwa pilihan raya Presiden Pilpres Indonesia. Dengan menggunakan buzzers untuk menyebarkan berita palsu membawa pada pengumuman kemenangan Presiden Jokowi Widodo selepas pilihan raya. Penularan berita palsu tidak terkawal menyebabkan calon lawan iaitu Prabowo Subianto turun merusuk ke jalanan sehingga ada nyawa terkorban di ibu kota Jakarta. Daripada ketiga-tiga maklumat yang saya diucapkan, boleh dikesimpulkan sumber-sumber yang dinyatakan boleh dipercayakan ramai bergantung kepada maklumat dikongsi di landasan digital lantaran kebarangkalian terdedah maklumat palsu yang sangat tinggi. Kaedah pemerolehan ilmu yang digunakan ialah kaedah deduktif. Dinamakan silogisme atau kias. Bertolak daripada sifat umum kepada sifat khusus atau daripada kesimpulan umum kepada kes-kes khusus. Digunakan untuk menguji teori-teori bagi menolak teori-teori palsu dan menggunakan teori-teori yang selebihnya. Kaedah yang kedua ialah kaedah induktif. Penalaran daripada kes-kes khusus kepada kesimpulan atau rumusan umum. Sistem penalaran yang menelaah prinsip-prinsip penyimpulan yang sah daripada sejumlah hal-hal yang khusus kepada kesimpulan yang bersifat barangkali. Kaedah pemerolehan ilmu yang ketiga ialah kaedah hipotetiko-deduktif. Mengenali setiapnya atau mana satu bermula dan mana satu yang berakhir. Sintaksis kaedah deduktif dan induktif yang dipakai secara serentak. Diversifikasi berita palsu ialah kaedah yang digunakan untuk mengenal pasti kesahihan berita yang dikeluarkan palsu ataupun tidak adalah dengan menggunakan kaedah induktif tak sempurna. Pada masa kini terdapat banyak platform yang digunakan di sosial media untuk mengenal pasti sesuatu berita yang mencurigakan. Berita palsu sering kali dikongsi oleh masyarakat sama ada di Facebook, Instagram, Twitter ataupun di aplikasi lain. Masyarakat tidak seharusnya bersikap pentingkan diri sendiri dan hanya menyerahkan masalah ini kepada pihak berkuasa untuk menyelesaikannya. Mereka boleh membantu pihak berkuasa dengan memaklumkan kepada pihak berkuasa jika mereka terbaca berita-berita yang dilihat meragukan ataupun palsu. Sekalipun usaha itu mungkin dilihat tidak begitu signifikan, namun lama kelamaan ia memberi impak kerjasama yang diberikan oleh masyarakat akan terselah juga. Gunakanlah kebijaksanaan untuk menganalisis sesuatu berita sebelum tampil dengan kesimpulannya. Teliti dan analisis kandungan berita yang disebar sama ada ia datang dari sumber yang sah dan ditulis berdasarkan kepada fakta. Perlu diingatkan
bukan semua berita yang disajikan dalam media sosial itu adalah benar-benar. Jika benarlah semua berita yang disajikan dalam media sosial, barangkali peranan media arus perdana mungkin tidak relevan lagi selepas ini. Terima kasih. Kaedah induktif tak sempurna digunakan untuk mengkaji sejauh mana masalah berita palsu dalam kalangan rakyat. Melalui kaedah ini, kami dapat mengetahui tentang isu-isu terkini mengenai berita palsu. Masalah berita palsu ini bukan terjadi di Malaysia sahaja, tetapi boleh dikatakan di seluruh dunia sekarang ini. Dengan adanya berita palsu ini, ia boleh menimbulkan rasa takut, salah faham ataupun sampai mengganggu keamanan negara. Pada tanggal 16 November 2020, terdapat usul di Parlimen untuk mempertimbangkan usaha Akta Anti Berita Tidak Benar 2018 digubal semula. Akta ini telah pun menjadi antara the first order of business kerajaan untuk dimansuhkan dan sekitar akhir 2019, perkara ini telah direalisasi. Peruntukan sedia ada di dalam Akta Komunikasi dan Multimedia Malaysia dan Kanun Kesiasaan dikatakan telah cukup untuk membanteras berita palsu. Seksyen 4.1 melarang mana-mana individu untuk membuat, menawarkan, menerbitkan, mencetak atau menyebarkan berita palsu. Bagaimanapun, perbuatan ini mestilah dilakukan dengan sengaja untuk seseorang didapati bersalah di bawah peruntukan ini. Namun, isu berita palsu seperti tidak pernah selesai. Malah, lebih dahsyat lagi, semasa kita sedang menghadapi pandemik COVID-19 ini, pelbagai inisiatif kini giat dilakukan seperti Klik dengan Bijak dan program wacana mewarnai dada media sosial untuk meluaskan kefahaman awam tentang bahayanya berita palsu.